Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini kita berkumpul untuk berdebat tentang topik adakah kualiti lebih penting daripada masa penyerahan dalam projek kejuruteraan. Jadi saya dari pasukan A, Ahmad Syahmi bin Azhar, iaitu pembicara satu bagi pasukan saya. Dan saya mewakili pasukan A bersama-sama dengan Ahmad Syahmi sebagai pembicara 3. Nama saya Ahmad Aiman bin Juhaimi. Saya Ahmad Mubin bin Tajak Arus merupakan wakil dari pasukan B sebagai pembicara nombor 2. Saya Afiq Daniel bin Muhammad Nazri mewakili kumpulan B sebagai pembicara yang keempat. So kami sebagai pasukan A dengan tegas percaya bahawa kualiti sepatutnya menjadi tumpuan utama dalam projek kejuruteraan. Walaupun ia bermakna mengorbankan masa penyerahan, kualiti adalah asas untuk mana-mana projek yang berjaya dan memastikan kepuasan jangka panjang bagi pelanggan kami. Kami percaya bahawa mengorbankan kualiti untuk memenuhi had masa boleh mendatangkan kesan buruk. Okey, siapa yang ingin memulakan? Terima kasih pembicara 1. Walaupun kami menghormati pandangan pasukan A, pasukan kami dengan tegas percaya bahawa memenuhi had masa projek dan menyerahkan dalam jangka masa yang dipersetujui adalah lebih penting. Masa adalah faktor penting dalam dunia yang bergerak secara cepat pada masa kini dan adalah penting untuk menyerahkan hasil tepat pada masanya. Kami memahami kepentingan kualiti, tetapi ia sepatutnya tidak diberikan keutamaan melebihi memenuhi had masa. Siapa yang ingin menyampaikan hujah kami? Okey, saya akan teruskan ya. Kualiti memberi impak yang sangat besar terus kepada kejayaan keseluruhan projek. Projek kejuruteraan yang berkualiti tinggi amat memastikan keselamatan, kebolehpercayaan dan juga daya tahan yang tinggi. Ia meningkatkan reputasi firma kejuruteraan dan pelanggan kami. Dengan memberi tumpuan kepada kualiti, kami memastikan produk akhir memenuhi atau melebihi jangkaan pelanggan kami yang membawa kepada kepuasan pelanggan dan kerjasama masa depan yang berpotensi tinggi. Walaupun kualiti adalah penting, penyerahan tepat pada masanya juga adalah penting. Projek yang berkaitan masa seperti pembinaan atau penghilangan sering mempunyai had masa yang ketat untuk dipenuhi. Memenuhi had masa ini memastikan pelaksanaan projek yang lancar, mencegah perbelanjaan melebihi anggaran dan membantu mengekalkan kredibiliti firma kejuruteraan. Pelanggan yang bergantung kepada kami menyerahkan dalam jangka masa panjang yang disetujui. Dan kegagalan untuk berbuat demikian boleh membawa kepada reputasi yang rosak dan hubungan pelanggan yang tegang. Maaf mengganggu. Kami memahami kepentingan memenuhi had masa, tetapi tergesa-gesa dalam projek untuk memenuhi jadual boleh mengorbankan kualiti. Mempercepatkan proses untuk menjimatkan masa boleh menyebabkan kecacatan reka bentuk, risiko keselamatan dan keperluan untuk melakukan pembaikan atau pengebuahsuaian pada masa akan datang. Dengan memberi keutamaan kepada kualiti, kami mengurangkan kemungkinan kesilapan yang mahal dan memastikan projek tahan ujian masa. Kami mengakui risiko yang mungkin timbul daripada tergesa-gesa dalam projek. Tetapi, terdapat situasi di mana penyerahan tepat pada masanya adalah penting. Dalam industri di mana inovasi dan persaingan sengit, projek yang terlambat boleh menyebabkan peluang persaraan terlepas atau kehilangan kelebihan persaing. Dengan menekankan memenuhi had masa, kami menunjukkan profesionalisme, kebolehkepercayaan dan menghormati masa dan sumber pelanggan kami. Okey, kami bersetuju bahawa penyerahan tepat pada masanya sangat penting. Tetapi ia tidak sepatutnya berlaku atas nama kualiti. Seperti contoh, tarikh
sepatutnya perlu dibuat sebelum 8 hari bulan. Tetapi kerja itu buat dengan tidak berkualiti kerana untuk mengejar due date yang dibuat. So dengan mengekalkan standard yang tinggi dan melaburkan masa dalam perancangan menyeluruh, pengujian dan jaminan kualiti, kita boleh mencapai keseimbangan antara kualiti dan masa penyerahan. Kualiti mempengaruhi masa dan masa juga mempengaruhi kualiti. Selain itu, menyerahkan projek berkualiti tinggi dalam jangka masa yang munasabah meningkatkan reputasi kita dan membina kepercayaan dan kesetiaan pelanggan kita. Kami percaya bahawa menyerahkan kerja berkualiti dalam jangka masa yang kita setuju dapat mengoptimumkan proses pengurusan projek, menggunakan teknologi dan memastikan komunikasi yang berkesan. Dengan kita meletakkan had masa yang realistik dengan sekali sumber yang cekap, kita dapat mencapai kualiti dan penyerahan projek dengan tepat pada masanya. Pelanggan juga dapat menghargai semangat profesionalism kita atas pematuhan kepada had masa yang pada akhirnya dapat membawa kepada lebih banyak peluang perniagaan kepada kita. Okey, saya faham pendapat anda. Tetapi, walaupun kami mengakui kepentingan memenuhi had masa, kami percaya bahawa pada jangka masa yang panjang, kualiti akan memberi impak yang berkekalan kepada pelanggan dan firma dapat lebih bekerja dengan lebih baik dengan menyerahkan projek yang berkualiti tinggi. Kami membina kepercayaan, menarik pelanggan baru dan menetap reputasi untuk kecemerlangan. Baiklah, kami menghormati komitmen pasukan A terhadap kualiti. Tetapi kami percaya bahawa penyerahan tepat pada masanya adalah kunci kepada kejayaan dalam landscape persaingan hari ini. Dengan memenuhi had masa projek, kita menunjukkan kebolehpercayaan dan profesionalisme kepada pelanggan kita. Menjaga keseimbangan adalah antara kualiti dan masa penyerahan penting. Dan kita harus berusaha untuk kecekapan dalam pelaksanaan projek. Saya ingin menekankan bahawa kualiti bukan hanya tentang memenuhi piawai teknikal, tapi juga memperhatikan keperluan dan harapan pelanggan. Dalam projek kejuruteraan, kami harus memahami bahawa pelanggan mengharapkan produk akhir yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga berkualiti tinggi dalam segi estetika, kebolehgunaan dan kepuasan pengguna. Jika kita terlalu fokus pada penyerahan tepat pada masanya tanpa memberi perhatian yang mencukupi kepada kualiti, kita mungkin berisiko kehilangan pelanggan pada jangka masa yang panjang. Terima kasih kepada tim A. Saya bersetuju bahawa kepuasan pelanggan adalah penting. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan fakta bahawa pelanggan seringkali mempunyai keperluan masa yang ketat. Mereka mungkin mempunyai jadual yang telah ditetapkan dan mengharapkan projek selesai dalam tempoh yang ditetapkan. Jika kita tidak dapat memenuhi keperluan masa mereka, pelanggan mungkin terpaksa mencari alternatif lain yang mungkin mengurangkan kepuasan mereka dengan firma kejuruteraan kita. Jadi, kita perlulah menjaga keseimbangan antara memenuhi keperluan pelanggan dan menjaga kualiti demi menjaga hati pelanggan. Ya, saya bersetuju bahawa pelanggan seringkali mempunyai keperluan masa yang ketat. Oleh itu, penting untuk melakukan perancangan yang cekap dan menyusun sumber daya dengan baik untuk memastikan penyerahan tepat pada masanya. Namun, kita tak boleh mengabaikan kualiti dalam prosesnya. Dalam kejuruteraan, kita berurusan dengan keselamatan manusia yang paling penting lah untuk keselamatan manusia dan impak yang besar terhadap masyarakat.
Oleh itu, adalah tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa produk yang kita hasilkan adalah berkualiti tinggi dan memenuhi standard keselamatan yang ketat. Dengan ni, saya menekankan aspek keselamatan adalah amat penting dari segala aspek-aspek yang lain. Ya, keselamatan dan kebolehpercayaan adalah aspek penting dalam projek kejuruteraan. Kami setuju bahawa kualiti harus diutamakan, terutama apabila berkaitan dengan keselamatan. Tetapi kita juga perlu mengakui bahawa dalam sesetengah keadaan, penyerahan tepat pada masanya adalah faktor yang kritis untuk mencapai kesuksesan projek. Dalam projek-projek di mana kehidupan dan keselamatan tidak terancam, adalah rasional untuk memberi penekanan pada penyerahan tepat pada masanya tanpa mengorbankan kualiti secara drastik. Ini adalah pendekatan pragmatik yang akan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Saya faham apa yang dicuba disampaikan oleh pasukan B. Saya setuju bahawa setiap keadaan projek adalah unik dan memerlukan penilaian yang bijaksana. Adalah penting bagi kita untuk melibatkan pelanggan dalam perbincangan dan memahami keperluan mereka secara menyeluruh. Jadi, dengan berkomunikasi secara terbuka dan jelas, kita dapat mencapai persetujuan bersama, dan ini adalah perkara yang penting kerana persetujuan ramai amat diperlukan dalam sesebuah perdebatan. Dan tentang kualiti dan jadual projek yang realistik, kita harus berusaha mencapai keseimbangan yang tepat antara kualiti dan penyerahan tepat pada masanya, dan pada akhirnya akan membawa kejayaan kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih kepada tim A. Poin yang sangat tepat. Saya sepenuhnya bersetuju. Komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang keperluan pelanggan adalah kunci untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam projek kejuruteraan. Setiap keputusan yang dibuat haruslah berdasarkan penilaian yang teliti dan mengambil kira semua faktor yang relevan. Dengan cara ini, kita dapat menghormati komitmen kita terhadap kualiti sambil memenuhi keperluan masa yang ditetapkan. Dalam dunia yang kompleks dan berubah seperti ini, fleksibiliti dan keupayaan untuk beradaptasi juga penting untuk mencapai kejayaan projek yang optimal. Okey, adakah pasukan B menganggap bahawa peningkatan kualiti tidak memberi manfaat jangka masa panjang kepada projek kejuruteraan? Kami percaya bahawa memastikan kualiti yang tinggi dalam setiap aspek projek membawa kepada peningkatan kepuasan pelanggan, reputasi firma dan peluang perniagaan yang lebih baik. Masa penyerahan yang dipanjangkan mungkin boleh mengecewakan setengah pelanggan seperti yang saya beritahu pada awal tadi, tetapi ia sebanding dengan manfaat jangka panjang yang diperoleh melalui hasil yang berkualiti. Kami tidak mengatakan bahawa peningkatan kualiti tidak memberi manfaat untuk jangka masa yang panjang, dan juga kami mengakui pentingnya kualiti dalam projek kejuruteraan. Namun ada beberapa keadaan seperti terdapat tekanan dan keperluan untuk menyerahkan projek dalam jangka masa yang ketat. Kami berpendapat bahawa dalam situasi seperti itu adalah lebih bijak untuk memberi keutamaan kepada penyerahan tepat pada masanya sambil memastikan tahap kualiti yang dapat diterima. Dan kita juga harus menemui titik keseimbangan antara kedua aspek ini untuk mencapai kejayaan dalam projek kejuruteraan ini. Kami faham apa yang cuba disampaikan oleh pasukan B, dan kami faham bahawa terdapat tekanan masa dalam projek-projek tertentu. Tetapi, jika kita melihat kesan jangka panjang, kualiti adalah asas yang tidak dapat dikompromikan.
Dalam dunia kejuruteraan, kerja yang berkualiti rendah boleh mengakibatkan kegagalan struktur, keselamatan yang terancam dan pelanggan yang kecewa. Ini boleh merosakkan reputasi sesebuah syarikat dan membawa kepada kehilangan peluang masa depan. Oleh itu, adalah penting untuk memberi keutamaan kepada kualiti dalam semua keadaan, walaupun ia melibatkan penangguhan sedikit masa penyerahan. Terima kasih kepada tim A. Kami juga memahami kepentingan kualiti, tetapi kita tidak boleh mengabaikan impak langsung yang penyerahan tepat pada masanya boleh memberikan firma kejuruteraan dan pelanggan. Penyerahan projek yang terlambat boleh mengakibatkan peningkatan kos, gangguan dalam rantaian bekalan dan kehilangan peluang perniagaan yang berharga. Dalam dunia yang semakin kompetitif, firma kejuruteraan harus dapat memenuhi janji masa yang dipersetujui. Dengan mengutamakan penyerahan tepat pada masanya, kita menunjukkan komitmen kepada kepuasan pelanggan dan kemampuan untuk berfungsi dalam jangka masa yang ditetapkan. Ya, memenuhi janji masa yang dipersetujui adalah penting dalam dunia perniagaan yang kompetitif. Namun, kita harus berhati-hati untuk tidak mengorbankan kualiti dalam usaha untuk memenuhi had masa. Dengan pendekatan yang terancang dengan baik dan pengurusan yang cekap, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kualiti dan penyerahan tepat pada masanya. Kita boleh merancang dengan baik, melakukan pengujian yang menyeluruh dan memastikan setiap aspek projek memenuhi piawaian kualiti yang ditetapkan. Saya setuju dengan pernyataan tim A, tetapi keutamaan tetap pada kualiti sepanjang projek. Tapi kita tidak boleh mengabaikan faktor luar yang boleh mempengaruhi penyerahan projek itu. Dalam industri yang telah berubah dengan cepat, ada kalanya kita dihadapkan dengan tekanan untuk menyerahkan projek dalam jangka masa yang agak ketat. Dalam kes seperti itu, pentingnya kita mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan kualiti yang dapat diterima dan batasan masa yang ditetapkan. Dalam keadaan normal, kami akan mengutamakan kualiti, tapi dalam keadaan tertentu, penyerahan tepat pada masanya mungkin lebih signifikan untuk keberjayaan projek dan hubungan dengan pelanggan. Ya betul, saya setuju dengan pasukan B. Kalau boleh saya tambah sikit, sebuah syarikat itu haruslah berpegang pada satu peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Jadi amatlah perlu sebuah syarikat itu mempunyai satu kata sepakat di antara satu sama lain. Bagi saya sangat bersetuju hujah-hujah yang telah disampaikan daripada pasukan A maupun pasukan saya sendiri. Alright. Okay. Jadi saya sebenarnya agak kurang bersetuju daripada pasukan B untuk pembicara 2. Dia menceritakan tentang komunikasi yang baik. Bagaimana pula kalau komunikasi yang tidak baik? Apakah faktor yang mempengaruhi komunikasi yang tidak baik? Seperti contoh, satu kumpulan ada 4 orang, tetapi hanya seorang sahaja yang memikirkan cara, proses dan juga keperluan dalam projek tersebut. Sedangkan yang 3 lagi menjadi parasit dalam kumpulan tersebut. Jadi, seperti yang pembicara 2 katakan, komunikasi yang baik. Bagaimana pula kalau kita nak mengatasi komunikasi yang tidak baik ini? Seperti yang saya cakap dalam kumpulan dalam satu kumpulan tadi tu. Adakah pembicara semua boleh ceritakan ataupun tambahkan untuk saya? Bagi saya daripada pasukan B, komunikasi itu sepatutnya kena baik walaupun tidak baik. Sebabnya bila komunikasi kita baik,
dia membantu menyiapkan projek kejuruteraan tu pada masa yang tepat. Dan kita sebagai satu pasukan menyiapkan satu projek tu, walaupun komunikasi tu tidak baik, tapi kita sebagai warga kejuruteraan dan seorang orang dewasa, patutnya kita boleh melakukan satu hubungan yang baik lah. Patutnya boleh melakukan komunikasi yang baik. Dengan cara itu, kita sama-sama lah dapat menyelesaikan satu projek itu, dan pada masa yang sama dapat melakukan satu hubungan yang baik dalam alam pekerjaan. Itu adalah pendapat saya lah. Okey, saya faham pembicara ni daripada pasukan B. Kiranya walau bagaimanapun, bagaimana cara sekalipun, komunikasi ni memang perlulah untuk dalam setiap pasukan. Sebab kalau tiada komunikasi, tiadalah hasil kerja yang mantap dan kualiti. Dan boleh juga disiapkan dalam jangka masa yang ditetapkan. Adakah benar untuk pembicara pasukan B dan kumpulan saya? Pada pendapat saya, sesebuah syarikat yang berjaya memerlukan satu komunikasi yang baik di antara satu sama lain. Kerana pemahaman yang mendalam tentang salah satu perkara itu amat perlu bagi sesuatu syarikat. Dan setiap keputusan yang dibuat oleh syarikat tidaklah dipandang oleh satu individu saja. Ianya perlulah dibincang oleh setiap orang yang ada dalam syarikat tersebut. Kerana untuk menjadikan sebuah syarikat itu syarikat yang baik, komunikasi yang baik amat diperlukan pada pendapat saya. Ya, komunikasi ni juga sama juga seperti pepatah, kalau contoh-contoh yang boleh kita ambil seperti lidi. Kita boleh ambil ibarat seperti lidi. Lidi ni apabila sebatang, jadi senang untuk dipatahkan. Dan apabila dikumpulkan secara beramai-ramai, ia akan menjadi teguh. Sama juga seperti komunikasi. Jika hanya seseorang saja yang berbicara, jadi ia mungkin menyukarkan bagi menjayakan sesuatu projek. Dan apabila ramai yang bersuara, ramai yang memberi idea atau pendapat, jadi sesuatu projek itu mungkin menjadi lebih menarik dan lebih teguh dengan idea-idea yang telah dikumpulkan. Saya ingin menambah sedikit daripada pembicara pasukan B dan ada sikit untuk membangkang. Okey, macam pembicara pasukan B kata tadi seperti lidi. Tetapi macam mana pula solusi untuk kita menangani parasit dalam pasukan tersebut? Macam tuan cakap, kita perlukan ramai bersuara. Tetapi berkemungkinan kalau daripada 4 orang yang saya sebut tadi, seorang ni tak bersuara. Macam mana kita nak membuatkan dia bersuara dan memberikan pendapat? Boleh bagi pencerahan? Bagi pendapat saya lah, kalau salah seorang tu tidak beri pendapat ataupun berdiam saja, sebagai organisasi syarikat, kita boleh melakukan report ke HR lah, Human Resources, sebagai untuk ambil tindakan lah. Sebab setiap organisasi ada peraturan, ada tindakan tata tertib dan sebagainya lah. Itu salah satu cara kita nak memastikan ada kerjasama antara semua pihak,
yang melakukan projek ini. Okey, terima kasih dan saya faham dengan jelas. Jadi ada penambahan daripada pasukan saya sendiri ataupun mahupun pasukan B? Kalau ada boleh tambah. Menyatukan kata sepakat antara dua pasukan, kita menerima bahawa komunikasi adalah sesuatu perkara yang penting dalam sebuah syarikat ataupun dalam di mana ianya melibatkan adakah kualiti lagi penting daripada waktu untuk menyampaikan kerja dalam sebuah projek engineer ataupun kejuruteraan ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada pasukan B atas penjelasan. Kami melihat bahawa terdapat kepentingan yang kuat dalam kedua-dua aspek, iaitu kualiti dan penyerahan yang tepat pada masanya dalam projek kejuruteraan ini. Dan pada akhirnya, keputusan mengenai keutamaan bergantung kepada keperluan projek yang khusus dan konteks industri tersebut. Dan bagi kami, ianya bergantung kepada sesebuah syarikat itu sendiri tentang kualiti dan penyerahan tepat pada masanya. Itu saja dari pasukan kami dan terima kasih juga kepada pasukan B kerana turut serta dalam perdebatan pada hari ini.